Baik, salam sejahtera, anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi. Selain daripada kita memberi perhatian dan juga tumpuan sewajarnya melihat kepada perkembangan dalam negara, kita juga melihat kepada apa yang berlaku di peringkat antarabangsa, khususnya terkait dengan yang diberi perhatian seluruh dunia pada ketika ini terkait tentang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Dan perkembangan terkini, boleh saya bacakan sedikit di laporan astroawani.com, yang mana Amerika Syarikat memilih Trump berterima kasih kepada rakyat Amerika kerana dipilih sebagai Presiden ke-47. Kemudian saya bacakan sedikit. Calon Presiden Republikan Amerika Syarikat Donald Trump pada Rabu mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika Syarikat atas penghormatan dipilih ke jawatan tertinggi negara. Ini menurut laporan Anadolu Agency, yang mana boleh dipetik beliau sebagai berkata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika atas penghormatan luar biasa dipilih sebagai Presiden ke-47 dan Presiden ke-45. Trump berkata kepada penyokongnya di Palm Beach, Florida, yang merujuk kepada penggal terdahulunya iaitu pada sekitar 2017-2021 dan kehadapan ini. Dan kalau menurut unjuran Fox News, Trump memastikan kemenangan selepas mengalahkan pesaingnya dari Parti Demokrat, naib Presiden Kamala Harris dalam pilihan raya presiden yang berlangsung pada Selasa. Dan dipetik Trump berkata dalam ucapannya sebentar tadi, ini adalah kemenangan hebat untuk rakyat Amerika yang membolehkan menjadikan Amerika hebat semula. Jadi untuk waktu ini kita nak melihat kepada bukan sahaja kepada keputusan tidak rasmi ataupun keputusan terkini ataupun laporan perkembangan semasa berkaitan dengan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, kita juga nak melihat apa signifikan dan juga impaknya khususnya kepada negara Islam. Tapi terdahulu Malaysia dilihat masih belum bersedia untuk menghadapi perubahan dasar dan juga pentadbiran Amerika Syarikat secara proaktif. Itu pandangan yang dikemukakan oleh penganalisis politik, ekonomi dan juga hubungan antarabangsa Harizal Azri, yang mana Malaysia perlu memperkukuhkan strategi antarabangsanya bagi menangani potensi perubahan dalam hubungan diplomatik. Harizal menegaskan bahawa walaupun Malaysia sering menyertai forum antarabangsa seperti ASEAN dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, penyertaannya lebih pasif berbanding sebagai pemimpin aktif dalam memperjuangkan isu global. Ini menimbulkan persoalan sama ada Malaysia hanya sekadar menyokong konsensus atau benar-benar bertindak sebagai penggerak utama. Berdasarkan pengamatan saya, kita akan menghadapi sedikit kesukaran because assumption saya, sekali lagi ini adalah assumption kerana saya tidak tahu strategi yang sebenar. Assumption saya adalah kita tidak praktikal, kita di dalam menghadapi krisis-krisis antarabangsa. Yang kedua, kita bukanlah sebuah negara yang proaktif, nampaknya kita lebih reaktif. Dan tentu sekali yang ketiga, Malaysian rhetorics ataupun retorika Malaysia di peringkat antarabangsa saya rasa melebihi daripada solution ataupun real actions yang kita boleh dan mampu buat. Tambahnya, negara masih ketinggalan dari segi perancangan berbanding negara-negara lain yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan mendadak dalam lanskip antarabangsa. Justru Malaysia perlu mengambil langkah lebih konkret serta tingkatkan kecekapan untuk memainkan peranan lebih signifikan di arena antarabangsa, membuktikan kesediaan untuk mengatasi cabaran yang mendatang. Beliau berkata demikian dalam siaran khas Niaga Awani sempena pemilihan Presiden Amerika Syarikat. Baik, untuk waktu ini boleh saya nak terus bersama dengan Ahmad Fahmi Muhammad Syamsuddin. Ahmad Fahmi adalah Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, yang mana kita nak bertanyakan kepada Ahmad Fahmi bagaimana pandangan beliau melihat kepada keputusan dan juga keadaan semasa bagi pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, yang mana sudah pun dinyatakan siapa yang mendahului dan siapa yang ketinggalan. Tetapi untuk waktu ini, mungkin sebagai permulaan dengan berdasarkan keputusan yang cukup legar di media sosial pada ketika ini, adakah ia mengejutkan buat Fahmi ataupun ia sudah dijangka ataupun ia sedikit mengecewakan? Sedikit permulaan untuk Fahmi. Ya, Fauzi, terima kasih. Saya ingat memang dunia mengikuti dengan dekat apa yang berlaku di Amerika Syarikat, khususnya pemilihan presiden pada kali ini. Keputusan yang telah dikeluarkan memberi gambaran sebagainya bahawasanya kemenangan sebenar itu bukan kami daripada Malaysia melihat kemenangan baik kepada
Trump ataupun Kamala Harris ataupun siapa yang bertanding, tapi kemenangan dalam arti kata sebenar hari ini adalah kepada kemenangan besar kepada Israel. Itu satu kenyataan yang tidak boleh untuk kita elak, dan ini adalah suatu perkara yang menjadi ya kita kata rahsia terbuka. Dalam keadaan ini kita lihat juga bagaimana Netanyahu juga menerima dengan kata apa, berlapang dada. Maksudnya dia menyatakan dengan jelas bahawasanya kemenangan Trump dalam konteks ini memberikan suatu comeback yang terbesar, yang disebutkan tentang bagaimana perlunya ada recommitment untuk kekuatan antara kedua-dua negara, Israel dan Amerika itu sendiri. Jadi dalam keadaan ini kita lihat memang ada kecenderungan baik di peringkat pengundi, di peringkat US sendiri yang mengambil pendekatan untuk boikot, untuk mengundi calon yang ketiga tidak kepada dominasi Republikan dan Demokrat. Namun demikian, hakikatnya keputusan telah keluar. Pandangan Fahmi melihat kepada kalau kita menjurus terus kepada bagaimana reaksi dan juga janji-janji dalam sejarah kempen yang dilakukan oleh kedua-dua calon yang begitu dominan untuk pilihan raya pada kali ini, baik Donald Trump dan juga Kamala Harris, masing-masing ada menyatakan pendirian untuk, kalau kita merujuk terus kepada apa yang berlaku di Timur Tengah, masing-masing ada menyatakan pendirian mereka untuk melihat kepada nak menghentikan dan juga nak menyelesaikan krisis yang berlaku terutamanya di Gaza. Tapi dalam waktu ini, melihat kepada tadi ada disebutkan sebagai boikot, adakah rakyat Amerika Syarikat itu melihat kepada perkembangan semasa lebih mempercayai kewibawaan dan juga prestasi yang pernah dilakukan Trump sebelum ini, ataupun mereka sebenarnya ini adalah satu boikot dan juga satu representasi perasaan tidak puas hati dengan cara pentadbiran pada ketika ini melihat pada penyelesaian di Timur Tengah, termasuklah keutamaan kita, perhatian kita melihat kepada Gaza? Rata-rata yang kita lihat memang ada pernyataan yang jelas juga daripada banyak pihak yang mengambil pendekatan untuk bersikap neutral dalam konteks ini, tidak ingin menyatakan pendirian dan sokongan mereka kepada mana-mana calon sekalipun. Kerana hakikatnya memang mereka mengakui bahawasanya negara mereka sendiri, Amerika Syarikat, berada dalam situasi yang mana disebutkan sebagai komplisit kepada apa yang berlaku hari ini, iaitu genocide di Gaza, dan serangan-serangan yang berterusan selepas itu di beberapa negara kejiranan itu menggambarkan bahawasanya peranan United States itu juga ada satu tangan yang memainkan peranan yang agak besar dalam keadaan negara mereka sendiri mempunyai kita sebut kekangan-kekangan baik di peringkat rakyat mereka di lapangan. Jadi dalam keadaan ini kita maklum tentang bagaimana begitu banyak peruntukan yang telah diberikan bagi tujuan untuk melakukan genocide tersebut, dan pada yang peranan yang sama saya nampak juga peranan yang dimainkan oleh kelompok pelobi yang sangat dominan dalam konteks ini juga memberikan satu keadaan yang memungkinkan keadaan itu berlaku. Saya ambil contoh dalam tempoh bagaimana laporan fiskal sejak daripada tahun 2022 yang menyebutkan tentang bagaimana United States ni memperuntukkan hampir USD 13.1 juta sehari untuk bantuan ketenteraan. Jika dibandingkan dengan peruntukan bantuan susulan untuk rakyat Palestin pada kadar sekitar 0.73 USD sehari. Ini dalam keadaan ini kita beri gambaran bahawasanya sejak daripada tercetusnya Perang Dunia sehinggalah kepada Februari tahun 2022, sebanyak 150 bilion itu sendiri diperuntukkan bagi tujuan tersebut. Jadi dalam konteks ini saya nampak beberapa pertimbangan itu dilakukan. Pemerintahan sedia ada di bawah Biden dan Kamala Harris sebagai naib presiden yang dilihat komplisit terhadap genocide yang berlaku, walaupun penyataan yang beliau keluarkan beberapa hari sebelum pengundian itu menggambarkan ada keadaan yang cuba untuk memperbaiki, namun hakikatnya kita tahu bahawasanya keadaan itu tidak mengubah. Rakyat US mengira undi, tapi pada masa sama kita sekarang ni juga menghitung jumlah angka kematian yang kini semakin merebak, bukan saja dalam kalangan mereka yang berada di Gaza, Palestin, juga di negara-negara yang dekatan. Fahmi, mungkin terlalu awal untuk kita melihat kepada calon untuk Donald Trump untuk kembali ke White House ataupun kita menggambarkan Trump 2.0 ini. Tapi kalau mengikutkan sejarahnya,
Trump dilabel sebagai the most pro-Israel US president ever. Jadi mungkin kehadapan dan jika ada kepastian yang begitu kuat melihat kepada Trump 2.0 ini, apa yang boleh kita jangkakan khususnya melihat kepada Gaza dan juga melihat kepada krisis dan juga penyelesaian di Timur Tengah? Ya, Donald Trump pada pemerintahan awal 5 tahun antara 2012-2017 itu antara lain merupakan individu penting yang telah melakukan inisiatif yang kita lihat memang disebutkan sebagai pro-Zionis. Bila mana beliau sendiri menggerakkan inisiatif yang kita sebut sebagai perjanjian Abraham Accord, yang mana banyak ketika itu kita lihat ada beberapa negara Arab, negara-negara yang melakukan proses normalisasi. Itu sangat semua orang maklum. Sehingga serangan 7 Oktober itu juga memberikan satu signal bahawasanya Saudi jangan melakukan perkara yang sama yang menghentikan sebarang tindak tanduk untuk menyambung inisiatif Abraham Accord. Kita juga mengambil maklum tentang bagaimana idea Trump sewaktu pemerintahannya juga yang telah memindahkan embassy untuk berada di Jerusalem. Itu juga antara perkara yang menggambarkan bagaimana pernyataan Netanyahu itu yang memalukan, mengatakan mereka melakukan job yang terbaik, teruskan apa yang dilakukan. Dan kita tahu juga peranan yang dimainkan oleh beliau ketika itu untuk menempatkan ambassador ke Jerusalem yang juga mempunyai kaitan yang sangat dekat dengan kita kata annexation of West Bank dan juga di Gaza. Jadi kalau kita sebut itu peranan-peranan yang dimainkan, termasuk juga beberapa individu yang merupakan close align pada Trump itu sendiri. Saya ingat Jared Kushner yang merupakan menantu Trump itu sendiri yang dikelihatan sebagai aktor yang berada di belakang Trump yang memainkan perkara ini. Saya ingat ini satu keadaan yang memungkinkan untuk perilaku dan juga tindakan-tindakan selepas daripada apa yang telah dilakukan awal itu untuk Trump 2.0 ini memberikan satu gambaran yang sebaiknya, dan kita khawatir ini memungkinkan satu keadaan yang akhirnya akan menyebabkan polemik dan juga situasi yang kita bincangkan hari ini akan berterusan. Okey, Fahmi, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini saya nak tanyakan kepada Fahmi. Tadi pada sebelah pagi tadi rakan-rakan kami di Niaga Awani bertanyakan kepada Heriza Hazri khususnya soalannya berkaitan dengan sejauh mana kita bersedia dalam mendepani dinamika kepimpinan baharu bagi Amerika Syarikat. Heriza mengatakan kalau ikutkan sebenarnya Malaysia dan juga negara-negara Islam yang tak bersedia. Ini bukan soal tentang Amerika, tapi ini soal kesiapsiagaan kita melihat kepada perubahan baru kepimpinan di Amerika Syarikat. Itu satu. Dan kedua, sejauh mana dan juga bagaimana Malaysia memainkan peranan yang lebih besar dalam konteks kita nak memperjuangkan isu di Timur Tengah termasuklah di Gaza dalam konteks kepimpinan baru di Amerika Syarikat ataupun di negara Angka SAM itu. Baik, pantau agenda reformasi nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali pantau agenda reformasi. Seperti yang saya katakan, dalam pantau agenda reformasi kita tidak hanya melihat kepada perkembangan dalam negara, penting juga untuk kita menilai dan juga memantau apa yang berlaku di peringkat antarabangsa, khususnya terkait tentang pemilihan Presiden baru untuk Amerika Syarikat. Dan seperti yang saya maklumkan pada awal pada segmen pertama tadi, melihat kepada media-media antarabangsa banyak yang melaporkan kalau mengikutkan kedudukan terkini, kalau kami merujuk kepada AP, Donald Trump mendahului dengan 267 berbanding Kamala Harris 224, tetapi untuk waktu ini boleh saya bacakan lagi laporan yang kami bawakan khususnya di platform astroonly.com yang mana siapapun yang menang bagi pilihan raya presiden, dasar luar bagi Malaysia tidak berubah. Ini kami petik daripada apa yang disebutkan oleh Menteri Luar sendiri, Datuk Seri Muhammad Hassan, yang mana beliau mengatakan, yang menegaskan siapapun yang menang dalam pilihan raya presiden Amerika Syarikat ini, baik antara Donald Trump dan juga Naib Presiden Kamala Harris, tidak akan mengubah dasar luar Malaysia kepada negara itu. Dan persaingan antara Harris dan juga Trump telah menarik minat masyarakat global yang menyedari bahawa pemilihan Presiden Amerika Syarikat akan memberi kesan besar kepada hubungan ekonomi, keselamatan, diplomatik dan juga di peringkat global. Dan dipetik beliau sebagai berkata, bagi Malaysia sebagai sebuah negara yang kecil menganggap Amerika Syarikat masih sebagai rakan penting yang tidak boleh diabaikan, terutamanya bagi ekonomi, perdagangan dan juga diplomatik, kerana pelabur dari Amerika Syarikat merupakan pelabur terbesar di negara kita. Jadi kita perlu navigate ataupun navigasi baik-baik supaya kita tidak terpijak pada kaki
sesiapa. Ini temu bual yang dilakukan oleh editor kanan Nazri Kahar bersama dengan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan yang kini berada dalam lawatan rasmi bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rawatan kerja ke China yang bermula di Shanghai 4 November dan berakhir pada di Beijing pada 7 November sempat bertanyakan berkaitan dengan perkembangan semasa terkait tampilan raya Presiden Amerika Syarikat. Satu lagi laporan yang boleh saya bawakan pada ketika ini, dasar Amerika Syarikat terhadap konflik di Asia Barat, khususnya berkaitan dengan hubungan dengan Israel dan juga Palestin, dijaga kekal tidak berubah walaupun selepas pilihan raya Presiden. Menurut Saqib Sheikh, seorang fellow penyelidik yang pelawat di Asian Strategy, baik Kamala Harris maupun Donald Trump, kedua-duanya tidak akan mempamerkan petunjuk akan melaksanakan perubahan ketara terhadap dasar luar Amerika Syarikat di rantau tersebut. Saqib menarik perhatian bahawa Kamala Harris, naib presiden semasa, telah lama menunjukkan sokongan padu kepada Israel dan kerap mengesahkan komitmennya terhadap keselamatan negara tersebut. And strategic partnership with Israel. So the likelihood following a victory for her of any major change happening in the strategic relationship is quite small. She has to try to appease to a certain section of the Democratic base that are Arab Muslim voters, the youth, who are especially very charged on this issue, tried to sort of walk two lines and express a willingness for a ceasefire, which hasn't materialized, while at the same time reaffirming, rearming Israel and essentially following Benjamin Netanyahu along his path. So from the general large-scale look, there doesn't seem to be any major change that would happen. Having said that, Sementara itu, Trump pula terkenal dengan pendirian pro-Israel yang teguh. Saqib menekankan bahawa Trump dijangka meneruskan dasar luar yang lebih memihak kepada Israel, termasuk memenuhi janji untuk membenarkan Israel menguasai sepenuhnya wilayah tebing barat jika beliau kembali ke tapuk kepimpinan. or legalizing their control of the Golan Heights. So I don't think likely to really press Netanyahu much further, except perhaps at the point of direct U.S. involvement in some type of confrontation with Iran. Even though he's been much more bellicose in his statements, I do think that's sort of a line where he's unlikely to really commit to sort of ground troops or a full U.S. war. But as far as Gaza, I don't think he's likely to put any sort of meaningful pressure simply to please his sort of crowd that is a large part of the base. And then there are other things that he may go even. Kedua-dua mereka menyatakan pandangan itu dalam diskusi mengenai pemilihan Presiden Amerika Syarikat di awani pagi pada Rabu. Baik, untuk waktu ini saya masih lagi bersama dengan Ahmad Fahmi Muhammad Syamsuddin. Ahmad Fahmi adalah Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Fahmi, kalau boleh saya nak minta respon khususnya melihat kepada apa yang disebutkan oleh Menteri Luar. Siapapun menang pilihan raya Presiden, dasar luar Malaysia tidak berubah. Tetapi melihat dan juga mengambil kira apa yang berlaku dalam kebelakangan bulan-bulan yang terakhir ini, Malaysia cukup lantang menyuarakan ketidakpuashati Malaysia, khususnya bagaimana Barat terutamanya Amerika Syarikat mengendalikan dan juga berperanan lebih penting dalam penyelesaian khususnya di Gaza, apa yang berlaku di Gaza. Mungkin dengan melihat kepada kepresidenan baharu di Amerika Syarikat dan bagaimana dasar luar tidak berubah, bagaimana mungkin boleh beri sedikit pandangan Fahmi tentang perkara ini? Saya setuju apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Muhammad Hassan untuk kita kekal dengan dasar kita yang tidak memihak pada mana-mana, walaupun sekarang ini kepimpinan kita berada di China, itu tidak menggambarkan bahawasanya kita juga dilihat sedang mengikuti ataupun di bawah telunjuk mana-mana negara. Jadi dalam konteks ini peranan kita akan terus konsisten, malah sebelum Perdana Menteri bergerak ataupun terbang ke China di dalam sidang parlimen baru-baru ini, beliau juga menyatakan dengan jelas bahawasanya Malaysia ingin melakukan sesuatu tindakan dan juga dalam proses untuk merangka satu tindakan yang memang kelihatannya tidak mudah bila mana kita kata untuk expel Israel daripada menjadi sebahagian daripada negara di bawah United Nations, ya. Tapi namun demikian saya fikir apa yang disebutkan Hazri Rizal sebelum ni dalam kenyataan bahawasanya tindakan-tindakan Malaysia yang dilihat tidak bersifat yang disebut retorik
dalam bentuk yang lebih praktikal. Saya fikir walaupun kita tahu bahawasanya di Majlis Keselamatan nanti akan adanya veto oleh United States, khususnya bila mana ada usul untuk mencadangkan agar Israel di-expel ataupun dikeluarkan ataupun digantung sebagai negara di bawah United Nations. Saya fikir peranan US akan veto itu ada, namun tindakan yang bersifat praktikal itu ada. Maksudnya Malaysia melakukan sesuatu, dan kita menyatakan dan pendirian kita dengan jelas dalam isu yang kita bicarakan hari ini bahawasanya ada sesuatu yang dilakukan oleh negara. Apatah lagi kita dimaklumkan nanti pada 11 November persidangan khas OIC di Jeddah sebagai contoh. Barangkali mungkin ada satu dapatan ataupun ada satu mod baru permintaan ataupun ada suatu tekanan yang mungkin boleh dimainkan oleh Dewan Islam dalam konteks ini kepada pemimpin baru US yang mungkin akan mengambil alih pada Januari tahun depan. Namun demikian, dalam hal ini saya tertarik dengan beberapa pendekatan yang juga kelihatan ada beberapa pencegahan ataupun satu perkara yang menarik apabila Trump juga ada interaksi bersama dengan penyokong-penyokong Muslim yang kelihatan berpecah dan mempunyai beberapa pandangan terhadap sokongan mereka terhadap Trump. Tapi dalam beberapa pertimbangan itu, saya fikir ada beberapa perkara yang menjadi suatu demand baik di peringkat kalangan mereka dan dikategorikan sebagai imam dan juga pemimpin Muslim di Michigan, antara swing state yang menjadi faktor penentu kepada kemenangan Trump ini. Namun demikian, beberapa perkara yang menjadi perhatian, yang menarik minat saya adalah untuk, walaupun disebut sebagai promise dalam pilihan raya ni, memang nak dapat sokongan, nak undi, saya janji, tapi belum tentu akan ditunaikan. Tapi ada beberapa perkara yang menarik minat untuk kita lihat. Pertamanya dari segi bagaimana antara poin, ada 5 perkara, tapi salah beberapa perkara yang saya rasa menarik untuk kita tengok bagaimana janji Trump kepada pemimpin Muslim di Michigan pada waktu itu adalah untuk menghentikan peperangan yang ada di Middle East dan termasuk juga di Ukraine. Satu perkara yang agak kelakar sebab kita tahu bahawasanya Trump ni memang antara orang yang sangat orang kata pro kepada Islamofobia, tapi maksudnya dari segi pendekatan untuk menghentikan elemen Islamofobik itu juga disebutkan, termasuk bagaimana hari ini kita tahu tentang pendekatan sebelum ni yang dibeli oleh Trump dari segi Muslim ban, bagaimana untuk menghentikan sebarang kemasukan imigran-imigran yang datang daripada negara-negara konflik masuk ke US. Ini juga antara perkara yang dibincangkan dalam konteks itu, yang diberikan sokol janji. Namun demikian, ini antara perkara yang ingin dimasukkan, termasuk juga walaupun tidak nampak ada sebarang usaha oleh pihak Republican dalam tempoh gencatan ataupun kita kata konflik yang berlaku ni, sokongan untuk dihentikan ceasefire ataupun adanya permintaan untuk Kongres menyatakan sokongan kepada untuk embargo penghantaran senjata. Tiada sebarang individu daripada Congressman ataupun daripada pihak Republican. Namun demikian, ada permintaan agar dimasukkan juga suara-suara Muslim dalam kabinet beliau nanti. So ini antara perkara yang dibincangkan. Namun semikian, itu belum menentukan bahawasanya akan ada satu dasar yang akan berubah dalam konteks apa yang kita bincangkan pada hari ini. Mungkin secara ringkasnya, Fahmi, adakah Fahmi menjangkakan apa yang pernah dilakukan dalam pentadbiran Trump 1.0 khususnya seperti disebut sebagai travel ban dan juga perkara lain terhadap negara-negara Islam, adakah akan diulangi dalam pentadbiran kehadapan ini pada pandangan Fahmi secara ringkas? Ya, saya rasa itu kemungkinan dia belajar sesuatu daripada 1.0. Sesuatu yang kita rasa mungkin dibuat dah pada waktu awal pemerintahannya, tapi dalam keadaan lesson learned daripada apa yang Trump lalui dalam tempoh pemerintahan sebelum ni, saya fikir kita perlu bersiap siaga dengan keadaan-keadaan dan juga keputusan-keputusan yang gila yang mungkin akan keluar ataupun unexpected policy yang akan dikemukakan oleh Trump dalam masa 5 tahun selepas ini. Okey, baik. Terima kasih Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, yang berkongsi pandangan melihat kepada situasi dan juga perkembangan semasa bagi pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dan bagaimana kita boleh diberi sedikit unjuran dan juga kehadapan nanti pada dinamika kepimpinan baru Amerika Syarikat dan juga terhadap negara-negara Islam secara keseluruhannya. Baik, sekiranya itu saja untuk waktu ini. Pantau agenda reformasi. Saya Fauzi Zain. Selamat.